Terpandang di langit, meteor berlalu, limpahan cahaya gugur ke bumi. Tampillah Tuan, kami merayu, bersama amanat bekalan kami. Majlis kini diteruskan lagi dengan menjemput Yang Berbahagia Tan Sri Dr. Ali Hamzah, Ketua Setiausaha Negara untuk menyampaikan ucapan dan amanat beliau. Dengan segala hormatnya, majlis mempersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam satu Malaysia. Yang saya hormati Saudara Muhammad Khairil Faiz dan Saudari Nuri Zanum selaku pengacara majlis pada malam ini. Yang berbahagia Tan Sri Muhammad Zabidi Zainal, Ketua Pengarah Perkhidmatan Awam Malaysia. Yang berbahagia Jeneral Tan Sri Datuk Seri Dr. Zulkifli bin Mohamed Zain, Panglima Angkatan Tentera Malaysia. Yang berbahagia Tan Sri Dr. Madina binti Muhammad, Ketua Setiausaha Kementerian Pendidikan. Yang berbahagia Tan Sri Dr. Ong Hong Peng, Ketua Setiausaha Kementerian Pelancongan dan Kebudayaan. Yang berbahagia ada 11 lagi ketua-ketua setiausaha dan 4 ketua pengarah ketua jabatan yang turut hadir. Saya maaf tak dapat sebut nama semua kat sini. Terima kasih atas hadiran. Yang berbahagia, yang berhormat setiausaha kerajaan negeri yang selalu sokong kita apabila kita adakan program di peringkat federal. Yang berbahagia Datuk Jalil bin Marzuki, Timbalan Ketua Pengarah Perkhidmatan Awam Pembangunan, dan yang berbahagia Datuk Dr. Ahmad Jelani bin Muhammad Yunus, Timbalan Ketua Pengarah Perkhidmatan Awam Operasi. Yang berbahagia, saya lihat tadi kat luar ditulis bapa kadet. Yang berbahagia Datuk Dr. Mazlan bin Yusof, Pengarah Intan. Yang berusaha Saudara Muhammad Izmir bin Hisan, Penghulu Kadet NOWAS. Dan yang berusaha Saudara Amar Sofwan bin Morazuki selaku pengarah projek malam ini. Pegawai-pegawai kanan JPA dan Intan, wakil-wakil agensi kerajaan dan rakan-rakan strategik Intan dan seterusnya, saudara dan saudari para peserta kursus Kadet Pegawai Tadbir dan Diplomatik PTD yang kedua tahun 2014 yang saya hormati sekalian. Alhamdulillah, saya memanjatkan kesyukuran kehadrat Allah SWT kerana dengan limpah kurnia dan keizinannya jua, kita diberi kesempatan untuk berhimpun di majlis makan malam yang bertemakan NOWAS, Letusan Bintang Menyinari Galaksi. Saya dipahamkan majlis makan malam ini yang disertai oleh 93 orang peserta kursus Kadet PTD yang menggelar diri sebagai Kadet NOWAS. Setinggi-tinggi tahniah saya ucapkan kepada saudara-saudari sekalian kerana telah berjaya mengharungi perjalanan kursus tempoh 1 tahun sejak 26 Oktober 2014 yang lalu. Dan berasaskan kepada ucapan Tok Penghulu kita tadi, semua telah bersedia
berkobar-kobar untuk berkhidmat dalam perkhidmatan kita selepas hari Jumaat minggu hadapan. Atas semangat dan iltizam yang diberikan, syabas dan tahniah saya ucapkan. Saya ambil kesempatan ini untuk memanjangkan ucapan terima kasih kepada Intan atas penganjuran majlis makan malam ini dan memberikan saya kesempatan untuk beramah mesra bersama-sama barisan bakal PTD muda yang insya-Allah akan menyertai perkhidmatan awam mulai minggu depan. Dan untuk makluman juga, apabila saya diberikan taklimat tadi oleh saudara Muhammad Izmir dan juga saudara Amar, saya tanya berapa orang KSU yang akan hadir. So mereka berikan senarai. Jadi saya kata usaha lagi petang ni, kontak semua KSU ni, bagi tahu ini adalah acara khas yang dianjurkan oleh Ketua Setiausaha Negara yang akan datang, Ketua-Ketua Setiausaha, KPPA, tapi kita tak boleh kata PAT tak boleh lah, tak datang daripada sini. Okay. Tapi ketua-ketua kementerian, ketua-ketua jabatan yang akan datang, so kita dapat in advance berkenalan dengan mereka. Ya? Itu yang saya minta, saya rasa mesej sudah sampai kepada mereka. Hadirin yang dihormati sekalian, sebagaimana kita semua sedari, dalam era globalisasi yang mendasari gelombang perubahan masa kini, aspek daya saing dan competitiveness menjadi pemacu utama pembangunan sesebuah negara dalam mencapai kejayaan. Daya saing telah menjadi kayu pengukur prestasi dan pencapaian ke atas pelbagai dimensi pembangunan sesebuah negara. Namun, dalam mengharungi dunia yang penuh cabaran dan ketidaktentuan ini, Malaysia senantiasa mengambil inisiatif dan membuat langkah perancangan yang proaktif dari semasa ke semasa. Langkah ini dapat dilihat hasilnya berdasarkan kepada laporan daya saing global 2015-2016 yang dikeluarkan oleh Forum Ekonomi Dunia, di mana Malaysia telah memperbaiki kedudukannya ke tangga ke-18 daripada 140 buah negara berbanding dengan tangga ke-20 pada tahun sebelumnya. Pencapaian ini mengekalkan Malaysia sebagai negara ke-6 paling berdaya saing dalam kalangan negara Asia Pasifik dan kedua paling berdaya saing di peringkat ASEAN selepas Singapura. Saya lihat dalam banyak pengukuran ni kita ni memang belum lagi potong Singapura lagi. Okay, mungkin saudara-saudari yang akan memimpin perkhidmatan awam di masa depan bekerja kuat, insya-Allah kita juga akan dapat menyamai Singapura dan seterusnya dapat merangkumi tempat pertama khususnya di Asia Tenggara, kalau boleh. InsyaAllah saya rasa. Laporan ini juga letakkan Malaysia dalam senarai teratas dalam kalangan 20 negara di peringkat transisi daripada sebuah ekonomi berasaskan kecekapan kepada ekonomi berasaskan inovasi. Dalam konteks ini, saudara dan saudari perlu sentiasa peka terhadap senario persaingan yang wujud dan setiap perubahan tahap maupun pembangunan kompetensi dalam dunia globalisasi pada masa kini. Hadirin yang saya hormati sekalian, jika kita memperhalusi rancangan Malaysia ke-11, RMK ke-11, penekanan yang diberi fokus atau titik sentuh utama adalah memastikan kemampanan perkhidmatan awam lebih berorientasikan perkhidmatan berpaksikan rakyat, pengukuhan daya tahan ekonomi makro dan juga transformasi perkhidmatan awam untuk produktiviti. Rancangan Malaysia ke-11 juga memfokuskan kepada 6 strategi tumpuan iaitu inklusiviti, kesejahteraan rakyat, modal insan,
pertumbuhan hijau, infrastruktur, dan inovasi serta produktiviti. 6 strategi tumpuan RMK ke-11 ini akan dibantu oleh faktor-faktor pemangkin bagi menjana pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan rakyat secara inklusif. Oleh yang demikian, sebagai seorang PTD muda, adalah menjadi tanggungjawab saudara dan saudari sekalian untuk memahami intipati kandungan Rancangan Malaysia ke-11. Ini agar dapat memahami hala tuju dan langkah pembangunan negara. Perihal ini adalah penting dalam memastikan fokus dan sasaran kemajuan negara tidak tersasar dengan pelbagai ancaman atau anasir-anasir yang mampu mengganggu gugat kestabilan dan kemajuan negara. Hadirin yang dihormati sekalian, Bajet 2016 akan dibentangkan di Parlimen oleh Yang Amat Berhormat Datuk Seri Muhammad Najib bin Tun Haji Abdul Razak, Perdana Menteri kita, pada 23 Oktober 2015 ini. Saya berharap saudara-saudari akan dibenarkan oleh Intan untuk dapat melihat live telecast pelancaran bajet pada hari Jumaat ini bermula jam 4 petang. Because you are going straight to implement this the content of the budget and also RMK 11. Fokus utama bajet ini adalah memperkukuh pertumbuhan, memperluas keterangkuman dan memastikan kemampanan fiskal. Bajet 2016 juga merupakan bajet pertama di bawah Rancangan Malaysia ke-11, di mana ia merupakan salah satu aspek yang penting dan kritikal dalam membawa haluan negara ke arah mencapai status negara maju dan berpendapatan tinggi menjelang 2020. Adalah menjadi harapan saya agar saudara dan saudari sekalian akan terus menyokong dan menggemeling tenaga dalam merealisasikan segala inisiatif di dalam bajet 2016 dapat dijayakan demi kesinambungan dan kemajuan negara. Saya ingin quote-unquote kenyataan yang diberikan oleh Yang Amat Berhormat Ketua Menteri Sarawak baru-baru ini dalam majlis makan malam Perkhidmatan Awam Malaysia dan Singapura. Beliau diberikan satu ucapan yang panjang. Beliau kata, beliau akan baca, kalau ucapan tu bagus dia akan teruskan. Kalau bahagian yang tak terus tu dia akan bagi apa-apa opinion yang lain. Tapi hari ini ucapannya semua bagus, panjang. Jadi kena sabar. Ucapan seperti ini lebih elok bila kita buat untuk seminar. Tapi kita tak ada masa nak jumpa saudara saya. Mungkin dari segi scheduling ada isu, tak dapat jumpa saudara-saudari sebelum melapor diri di kementerian atau jabatan masing-masing pada hari Jumaat depan. Jadi bersabarlah, kalau lapar minum air dulu. Okay. Saudara dan saudari yang dihormati sekalian, saya yakin saudara dan saudari bersetuju dengan saya bahawa untuk kekal berdaya saing dalam dunia kerjaya pada hari ini, khususnya di dalam perkhidmatan awam, sebagai seorang PTD, saudara dan saudari perlu memiliki kompetensi dalam kepimpinan, yakni kepimpinan unggul. Antara ciri-ciri kemahiran dan kompetensi kepimpinan unggul yang boleh saya kongsikan di sini ialah seseorang pemimpin itu adalah mereka yang bukan hanya memiliki wawasan, misi dan berpandangan jauh, malah berupaya untuk mempengaruhi dan menginspirasikan orang lain sebagai satu pasukan yang kuat untuk bersama-sama bergandeng bahu bagi menjayakan visi dan misi organisasi tersebut. Visi dan misi ini penting untuk kita berpandangan jauh. Tapi kadang jangan pandang jauh je, lupa yang ada kat bawah batang hidung kita. Okay? Kalau ada isu-isu yang semasa sekarang ni,
perlu diselesaikan juga. Okay, kalau tidak, pandangan jauh tu akan terganggu gugat. Tak licin seperti yang kita sangkakan. Pemimpin tersebut juga perlu bersikap berani untuk mendepani risiko, berfikiran kritis dan strategik serta mampu meneraju perubahan dan menjana transformasi. Selain itu juga antara atribut penting seorang pemimpin yang berjaya ialah kemampuan mereka dalam mencipta pemimpin-pemimpin yang lain. Sudah pasti saudara dan saudari tentunya telah melalui pelbagai program dan latihan kepimpinan semasa berkursus di Intan. Namun sebagai bakal PTD muda yang akan berkhidmat dalam masa seminggu lagi, tiba masanya segala ilmu dan latihan yang ditimba itu dipraktikkan sebaik mungkin. Saya juga ingin menyarankan saudara dan saudari untuk terus bergiat aktif dengan pelbagai aktiviti kemasyarakatan atau berpersatuan dalam menggarap pembangunan kompetensi diri secara berterusan. Ini sangat penting. Saya minta semua saudara-saudari menjadi ahli Persatuan Perkhidmatan Tadbir dan Diplomatik, PPTD, dan juga saya jemput the lady officers to join Puspanita dan isteri pegawai-pegawai yang dah kahwin, yang kadet ni pun join Puspanita. Yang akan kahwin pun masa jumpa kena bagi tahu, you besok jadi isteri I kena jadi ahli Puspanita. Okay. Jadi besok dah kahwin nanti tak jadi isu, tak sebut lebih awal ya. Yang penting saya lihat tadi tarian pembukaan memang amat menarik. Okay. You are all-rounder, very talented. So when we say about multitasking, you have already done it on the first day. Even as a cadet, you have already done multitasking. But jangan lupa, bila dah masuk servis, jangan jadi monotasking atau buat single task saja. Suruh menari, masa tu semua tak boleh menari. Akhirnya kita nampak, dia kata hari tu saya ada satu grup, dia kata, ini cadet 2 tahun lepas, dia kata. Apa jadi tinggal 5 orang lelaki je main gitar duduk tu main. You know? Dah jadi conservative people at the end. But I think the active life should go on. Not only dari segi persembahan kebudayaan. Kalau tengok persembahan hari ini, saya rasa the professional yang buat kerja kebudayaan di bawah Datuk Seri Sharifah ni pun artinya tergugat sekarang ni di Kementerian Multimedia. Okay? But carry on doing it, buat volunteerism and also aspect turun padang. Don't forget, wherever you are in Wisma Putra, MITI, these organizations selalu dekat in the ivory tower we call it. Sometimes you lupa, you can also go down to kampung-kampung dan kawasan luar bandar dan lain-lain. Dan juga lain-lain kementerian. Don't forget that is reality, that's Malaysia. How can we improve our population? That's up to you. The previous generation have done so much, so what's the next generation's function? Okay, don't forget. Saudara-saudari yang saya hormati sekalian, sikap sentiasa berusaha untuk meningkatkan ilmu dan kemahiran diri perlu dibudayakan dalam kehidupan setiap warga profesional muda. Ini dapat dilihat dengan perkembangan ilmu dan pengetahuan dalam segenap bidang yang begitu pesat pada hari ini. Telah menyebabkan dunia kerjaya dan profesional turut berkembang pesat. Menyentuh mengenai kepesatan dan perubahan ke arah globalisasi, penguasaan lebih daripada satu bahasa amat penting bagi memastikan kita tidak ketinggalan dalam mendapatkan maklumat dan kemahiran sesuatu bidang. Saudara dan saudari kini tidak lagi boleh bergantung kepada bahasa ibunda semata-mata, malah perlu mempunyai kemahiran untuk berkomunikasi dengan baik dalam bahasa yang lain seperti bahasa Inggeris. Ini adalah kerana seorang penjawat awam yang cemerlang seharusnya berupaya untuk menguasai pelbagai bahasa
khususnya bahasa Inggeris agar tidak ketinggalan dalam mengejar kemajuan di peringkat global. Turut menjadi teras yang paling penting dalam pengukuhan kecemerlangan individu pada hari ini ialah penghayatan nilai integriti yang tinggi. Ilmu dan profesionalisme tanpa adanya nilai dan budaya integriti tentunya tidak akan menjamin pembangunan yang makmur dan sejahtera kepada negara kita. Budaya rasuah, tidak amanah, tidak bertanggungjawab, berpecah belah, bersikap perkauman dan lain-lain sikap negatif yang bercanggah dengan budaya berintegriti mestilah dikikis dari hidup kita. Jagalah diri kita agar tidak mudah terpengaruh daripada sebarang anasir-anasir yang negatif dan tidak tepat, khususnya di medan media sosial yang boleh merosakkan masa depan dan nama baik kita sendiri, keluarga dan warga perkhidmatan awam dan juga negara kalau kita tidak kawal je. Saya dan barisan kepimpinan yang hadir pada malam ini percaya dan yakin saudara dan saudari di dalam dewan ini merupakan generasi muda yang telah terdidik minda, mempunyai ketahanan emosi dan daya fikiran yang tinggi, membudayakan nilai akhlak terpuji serta mementingkan sifat jati diri yang kukuh. Kehadiran saudara dan saudari di dalam Persada Perkhidmatan Awam akan memberikan 1000 harapan kepada kami semua agar sistem penyampaian perkhidmatan awam pada masa akan datang dapat diterajui dan diteruskan dengan penuh berintegriti, amanah dan bertanggungjawab. Hadirin yang dihormati sekalian, saya telah dipahamkan Kadet NOWAS merupakan kumpulan terakhir yang mengikuti program Diploma Pasca Siswaza Pentadbiran Awam Universiti Melaya dan Diploma Pengurusan Awam Intan yang bakal berakhir pada 30 Oktober 2015 ini. Untuk makluman semua, mulai Mei 2015, program DPA Intan telah dijenamakan semula kepada program Diploma Pasca Siswaza Pengurusan Awam Intan dan dilaksanakan sepenuhnya oleh tenaga pengajar Intan. Pada masa yang sama, DPA Intan ini telah melakar sejarah baru dengan memperoleh akreditasi daripada Agensi Kelayakan Malaysia, MQA. Adalah diharapkan agar saudara-saudari yang berada di sini menghargai dan mensyukuri peluang yang diberikan kerana anda adalah permata yang terpilih daripada seramai lebih kurang 80,000 orang yang telah memohon untuk menyertai skim perkhidmatan tadbir dan diplomatik pada tahun lepas. Sesungguhnya, saudara dan saudari merupakan intan yang terpilih dalam menerajui kepimpinan negara pada masa akan datang dan semua harapan ini dapat direalisasikan dengan sebaiknya. Hadirin yang dihormati sekalian, sebelum saya mengakhiri ucapan saya pada hari ini, saya ingin mengucapkan tahniah dan syabas khususnya kepada peserta kursus kadet bilangan 2 2014 dan juga ucapan terima kasih kepada Intan serta rakan kolaborasi Intan yang saban tahun melatih, mendidik dan membentuk PTD-PTD muda dengan penuh dedikasi melalui kursus DPA. Akhir kata, kepada semua kadet NOWAS, selamat maju jaya diucapkan dan semoga saudara dan saudari sekalian akan dapat berkhidmat dengan cemerlang tidak kira di mana sahaja anda berada. Selamat berkhidmat dan NOWAS letusan bintang menyinari galaksi. Sekian.
Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.